你好，这一位是西西卡，西西卡，西西你好，卡，是，早，请你跟太太先做自我介绍。我有节目介绍，我的名字是Aryani，我今年28岁，我的身高160公分，我的体重57公斤，离婚了，我有4个兄弟姐妹，我有1个熊孩子，我以前在加拿大照顾老人跟着家的5年。现在我又去台湾帮助家人的生活，老板太太，我觉得我接受完毕了，谢谢。你以前在印尼照顾阿公，阿公，还会走路， 5年， 5年，照顾照5年，照顾阿公5年，不对吧？这2年而已啊，在哪里在印尼。他是不是也在雅加达照顾过哈？ ？Oke, dulu itu kamu ngerawat orang tua itu berapa lama? 5年5 tahun. 5 tahun, unian,他跟我说unian. Itu kamu kerjanya itu di Jakarta. Di Jakarta, itu dia di home care. Oke. Home care. Terus habis itu kamu ngerawat apa? Ngelawat aku, dia bed rest total, dia tidak bisa jalan sama sekali. Jadi Jaga kalau akong, seandainya pergi atau tidak. apa, dia di tempat tidur. Oke, jaga akong yang udah lumpuh total ya. Iya, Terus kalau makan itu dia bisa sendiri atau perlu disuapin? disuapin. Disuapin. sama Itu dia ada sekali pakai tidak selang nggak? Enggak. Masih bisa makan, tapi yang lunak-lunak. Masih bisa makan yang lunak-lunak. Oke. Hmm. Terus kalau mandi itu kamu yang bantu dia mandi atau lap badan? Jadi si alat mandinya itu dia dibawahin ke sampingnya si bed rest, tempat tidur. Ya. Jadi kita yang ngituin semuanya dari perlak mandi apa itu sudah disiapin. Jadi benar-benar dia mandinya itu di tempat tidur. Mandinya di tempat tidur, oke. Terus habis itu kamu ngerawat dia di sana selama 5 tahun ya? Iya. Terus bentar ya, saya lihat dulu. Kemudian itu 他是说他以前在雅加达那边呢有照顾阿公，阿公是瘫痪的，他说需要需要喂他吃，对，然后需要帮忙洗澡。对，他是说他是有工具，那工具会拿到床的旁边，然后就他来帮他协助洗澡，是这个部分。对，他等于是17岁就出来工作的嘛，我看中2012减到他的年纪，他应该 Kamu mulai kerjanya itu pada umur berapa? 学校毕业就出来工作的嘛。 Umur di 17 tahun. 他17岁开始工作。Terus kamu ngerawat kakek ini ya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 2014 sampai di 2019. 2019. Terus yang saya lihat di biodata, 他是从2014年到2019年。Terus tapi yang saya lihat di biodata kamu, yaitu pengalaman kerja kamu itu berbeda dengan yang kamu sampaikan ke kita gitu loh. Nah, dari tahun 2012 itu yang saya lihat ya, kamu itu ada jaga orang tua yang masih bisa jalan. Terus pada tahun 2017, kamu kerja bagian kasir itu selama 4 tahun. Kemudian itu kamu jaga anak kecil, yaitu pada tahun 2015 itu 1 tahun kerjanya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar mah yang itu. Yang di biodata. Tapi di biodata tuh dia akunnya itu emang bed rest total, bukan
bukan masih bisa jalan. Aha. Jadi kamu di sini Di kamu 2012 sampai ke 2015. Nah, terus 15 ke 16 itu anak. Ah, terus Nah, ke 17 sampai 2020 itu kasir. terus tadi yang kamu cerita panjang lebar yang jaga kakek di home care dari 2014 sampai 2019 itu dari mana? Atau kamu cuma ngarang doang? Enggak. Enggak. Nah, yang home care itu kan dia yang orang tua Mm. itu lanjut ke anak-anaknya. Enggak, soalnya kamu kerja itu baru 3 tahun, bukan 5 tahun ya. Ya, yang jaga anaknya tuh. Jadi lanjut ke anaknya si Ya, orang tuanya. saya tahu. Oh, jadi itu satu majikan toh? Iya, satu majikan. OK， ngerti. Jadi berarti totalnya好，我懂他的意思了啦。他说他从2012年嘛是照顾老人嘛，他说这个不是会走路，但是他是说他是瘫痪的，躺在床上的。对，其实他这一个2012年这个工作跟2015年这个工作是同一个雇主，他是这样讲。然后他照顾老人之后，他换了照顾小朋友。对。所以他照顾那个全瘫老人，所以也照顾要3年。抱，也要换尿布吗？ Jadi kalau pada saat kamu jaga Akong ya yang lumpuh itu kamu perlu bopong nggak? Digendong nggak? Perlu di saat kalau seandainya dia berjemur di pagi hari setelah dimandikan, emang dia selalu tiap hari tuh berjemur. Setiap hari berjemur. Jadi kamu itu perlu gendong dia dari ranjang ke kursi roda ataupun dari kursi roda ke ranjang. Ya, benar. Terus berat badan dia kurang lebih berapa? 70 kilo. 70 kilo. Kamu gendong sendiri atau ada yang bantuin? Gendong sendiri. Gendong. Soalnya kan ada trik buat dari ranjang ke kursi roda. Oke. Terus habis itu kamu bisa nggak bantu dia untuk ganti popok? Bisa. bisa ，OK， 好。他是说他有需要抱，因为他之前照顾阿公是固定要带他出去晒太阳的，对，所以他呢就是要帮他移动位置，比如说从床上移到轮椅，从轮椅移到床上的部分，对。那我就问他说阿公几公斤？那时候他说70公斤。我说你可以抱得动70公斤，是有人帮你还是你自己抱？他说是他自己抱，对。他说可以，因为抱病人是有技巧的，他是这样跟我讲，对。对。然后还有我有问他说，那你会包尿布吗？他也说会。是。对。因为全瘫嘛，全瘫一定要包尿布嘛。对。照顾全瘫很辛苦哎。对。那时候17岁可能还有就是正年轻有体力啦，所以70公斤都抱得动。Jadi dia cuma lumpuh sebelah atau lumpuh total？ 所以这一位也算是有照顾过重症病人。对，只是不是在台湾的。OK。对，就是不是在台湾，是在印尼。对。那他会煮饭炒菜吗？在印尼的时候本身。好，我大概就一起问5个问题，就是拜拜的问题、休假的问题、煮菜、打扫，还有手机的部分。好 ，OK， Siska， ya. Kamu itu ada kebiasaan sholat tidak? Ada. Ada. Sholatnya sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali. 1 kali berapa lama? 5 menit. 5 menit. Oke. Tadi udah dengar ya? Kita di sini cuma bisa terimanya 5 menit. Oke. Ini saya kasih tahu kamu dulu ya, Siska ya.
kita sholat itu ya nggak mungkin bisa sampai 5 kali, biasanya seperti itu ya, karena kita di sini kan kerja atau kita harus mengikuti aturan yang dimajikan di tempat majikan. Contohnya itu pas kita udah jamnya sholat tapi kita masih sibuk, otomatis kita harus mengutamakan sholat terlebih dahulu ya kan, itu pasti kan. Nah terus habis itu boleh sholat apa enggak, sebenarnya kita masih belum tahu ya, harus lihat neneknya itu ada pantang apa enggak, dia bisa terima apa enggak. Kalau misalnya ada kata nenek itu nggak bisa terima, otomatis yang nggak bisa sholat, seperti itu. Ngerti? Ya. Kalau nggak sholat kamu Ngerti. bisa terima nggak? Nah, Oke. Terus habis itu ya, kalau nenek bisa terima ya kamu boleh aja sholat kalau memang kamu pekerjaannya udah beres semua ya. Terus kemudian itu kalau kamu kerja ke Taiwan, kamu ada kepengen untuk mengambil libur nggak? enggak. Enggak. Selama 3 tahun enggak sama sekali ambil libur. Enggak. Oke, bener loh ya. Ini kita rekam loh ya. Nanti udah sampai ke Taiwan jangan bilang, Cece saya mau libur. Kenapa orang lain boleh saya enggak? Itu kamu yang bilang kamu enggak mau libur ya. Ya, Oke, kamu bisa masak apa enggak? bisa. Bisa masak. Terus bersih-bersih rumah bisa enggak? Bisa. Bisa. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini saya mau kasih tahu kamu mengenai aturan pemegangan HP ya. Kalau kamu udah kerja di sini itu ya, pada jam kerja kamu itu nggak boleh pegang HP. Itu HP-nya itu kamu harus taruh di dalam kamar. Ya. Kamu itu hanya boleh memegang HP Anda pada waktu jam istirahat, yaitu biasanya di jam istirahat siang kurang lebih ada 1 jam ya. Kamu boleh untuk memanfaatkannya, kamu mau nelpon orang rumah juga boleh ya, silakan, karena udah jam istirahat ya. Kemudian itu malam hari setelah pekerjaan kamu udah beres semua ya kan. Nah nenek juga udah mulai tidur ataupun udah istirahat. Nah kamu juga baru boleh memegang HP. Jadi 1 hari itu ada 2 waktu, istirahat siang dan istirahat malam. Nah pada jam kerja sama sekali nggak boleh pegang HP. Kamu bisa terima apa enggak? Bisa. Bener loh ya. OK。Ya.好，范小姐跟你回报一下，刚刚我有问她，对，她说她一天拜拜的部分，她会拜5次，一次大概5分钟左右。对，我也刚刚有跟她讲了，还是要看状况，看阿嬷是否可以接受，还是不能接受。对，如果阿嬷真的不能接受的话，她有可能也没办法拜。她说她好，她知道她可以。对，然后休假的部分，她也回复说她没有想要休假。对。然后煮菜的部分，他说他会煮，然后打扫的部分，他也说他会，对。然后手机的部分，大概内容跟上一个的是一样的。我问他是否可以接受，他就说他可以接受，对。是，好。那方小姐要补充的吗？就也没有嘞，其实最主要就是变成，像他如果他们来这种语言上面，我们怎么就是跟他沟通的教他的过程当中，如果我有碰到困难，是怎么去你们会怎么跟我们透过跟他沟通呢？我们怎么？譬如说，如果是简单的啊，叫他做什么事啊，我们会请雇主跟工人啊，在手机上都下载那个 Google 的翻译软体，对，那直接用那个翻译软体简单的沟通。那另外呢，我们也会成立一个群组，群组里面就会有我跟你跟翻译跟外劳，那必要的时候会再加一个翻译软体。那个翻译软体就等于是说，你跟妈妈没有住在同一起，那你想关心妈妈早餐吃什么，你就可以打中文，那个比如说这个叫西西卡，阿嬷早上你给她吃什么，那个翻译软体就会自动帮你翻译成印尼文给她看。那它那个也是收费软体啦，那每个月有50句是免费的。对对对，然后50句之后就要收费了。那个是适合说，你跟妈妈不住在同一起的时候，就会用这种。如果在一起的时候，当然就是用 Google 的那个翻译。
对，那当然因为年轻啦，就是多学多讲，对，可能我们会有个手册给他，那请他就是每天跟阿嬷多讲因为他会有，比如说早安，然后就会有中文的罗马拼音早安，然后就会有印尼话的阿巴嘎巴，就是他们的印尼话，然后就有台语跟英文，就可能请他把那本册子每天拿出来跟阿嬷对话，这样可以加强他的语言的速度。那最后真的比较算用火的安全或者是说要提醒他不要做什么让阿嬷生气，那就要打给我们翻译老师。对，就是我们会加群组嘛，就打给我们翻译老师请我们陈小姐就是帮你跟工人沟通这样子。好。对，然后工人入境之后的大概10天左右，我们也都会分头，比如说我也会关心一下说，请问你就是工人最近怎么样？那翻译也会，那工作满1个月，我们也会过去拜访。对，所以说，有来过台湾跟没来过台湾，其实